Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Mulia para pegawai-pegawai, Yang Mulia sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wassalamu ala man ittaba'al huda, sejahtera buat mereka yang mengikut petunjuk hidayah. Sebagai permulaan, peramba kaula saya memohon izin untuk menggunakan bahasa Melayu biasa di sepanjang sesi tadabbur ini disampaikan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya kami tidak mempunyai ilmu pengetahuan kecuali atas apa yang telah Engkau kurniakan. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita lantunkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan sekalian alam. Dialah yang telah menghidupkan kita ni semua sampai ke hari ini. Dialah jua yang telah menghidupkan jiwa kita ni semua untuk masih mahu mengaku sebagai hamba kepadanya. Dialah jua yang telah menundukkan jasad dan jiwa kita semuanya untuk meletakkan dahi kita ke tanah, bersujud ke bumi sebagai tanda penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam buat junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melalui baginda kita mengenal bahawa Allah Tuhan yang Maha Esa. Juga melalui baginda Al-Quran, kalamullah, telah diturunkan yang sebenarnya menjadi bukti kepada kita ni semua bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membiarkan hamba-hambanya terlalai, apatah lagi leka. Serta melalui Al-Quran juga menjadi panduan bagaimana untuk kita ni menjadi seorang hamba yang baik sehingga kita kembali kepadanya dalam keadaan yang mulia, lagi dimuliakan olehnya. Jemaah yang dikasihi sekalian, Al-Quran yang dari segi bahasanya bermaksud yang benar-benar dibaca, iaitu ia perlu difahami dan diambil pengajaran. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, ia bukan sekadar bahan bacaan untuk menjadi pelipur lara kita ni. Sekadar menjadi bahan bacaan untuk menjadi perawat duka kita ni, mahupun untuk mengisi masa lapang. Akan tetapi Al-Quran mengandungi hukum, peraturan, nasihat, larangan dan juga janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran, kisah para anbiya, para rasul, orang-orang yang terdahulu, baik orang yang beriman maupun orang yang ingkar. Tuntasnya, semua itu digelar sebagai sejarah yang diceritakan di dalam Al-Quran. Semua itu memang patut untuk dibaca, seterusnya patut untuk kita ni fahami, dan seterusnya wajib untuk kita ni rasai dan perlu untuk kita ni hayati, agar semua itu dapat kita dijadikan sebagai pengajaran, agar apa yang baik dapat dijadikan sebagai ikutan, dan agar perkara yang buruk yang telah diceritakan melalui Al-Quran dijadikan sebagai sempadan kita ni. Itulah kepentingan mengambil iktibar, mengambil pengajaran dari Al-Quran. Atau bahasa kini yang biasa kita ni mendengar masa ini di negara kita ni disebut sebagai tadabbur Al-Quran. Jadi ayyuhal a'izza yang dirahmati Allah sekalian, bercakap mengenai fadilat surah Al-Mulk memang sudah kita ni sedia maklum mengenainya. Mengenai surah Al-Mulk ini adalah sebagai suatu bacaan yang akan menyelamatkan kita ni daripada azab kubur. Macam mana boleh surah Al-Mulk yang daripada 114 surah di dalam Al-Quran ini, surah ini dikatakan oleh Nabi SAW sebagai penyelamat kita ni di alam kubur nanti. Jadi ada cerita di sebaliknya itu. Perlu untuk kita ni mengambil pengajaran supaya dapat kita ni faham fadilat yang ada di dalam surah Al-Mulk ini, yang bahawa akan menjadi penyelamat kita ni di alam kubur nanti daripada azab Allah Subhanahu wa taala.
akan dapat kita ni rasai apabila kita ni masih berada di dunia ini. Jadi insya-Allah sekarang saya akan membawa habis kita semua untuk kita ni menghayati tadabbur surah Al-Mulk. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ayuh kita ni hayati bersama dua pengajaran utama dari keseluruhan surah ini daripada 30 ayat yang kita ni baru baca tadi. Yang pertama sekali, bahawa tidak ada satu pun milik kita ni. Sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, hakikatnya tidak ada apa yang menjadi pemilikan kita ni secara mutlak dalam kehidupan ini. Kita ni mungkin menyayangi seseorang, tetapi bukan bermakna kita ni adalah pemiliknya. Seorang isteri menyayangi suaminya atau seorang suami yang menyayangi istrinya, tetapi tidak boleh untuk memiliki. Begitu juga seorang ayah ataupun seorang ibu yang menyayangi anak-anaknya. Tiada istilah engkau adalah milikku ataupun aku adalah milikmu. Kerana hakikatnya pemilikan yang mutlak itu hanyalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pasal itu kita ni bila kita ni menghadapi suatu perkara yang menyakitkan kepada kita ni, telah diajarkan di dalam Al-Quran untuk membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang maksudnya kita ni adalah milik Allah dan hanya kepada Allah jualah kita ni akan kembali. Jadi itu menunjukkan kepada diri kita ni semua tentang hakikat tidak ada satu pun yang ada di dunia ini adalah milik kita. Tetapi semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang bernama makhluk ataupun ciptaan pasti akan menemui kematian. Dan tidak ada yang kekal pada pandangan mata dan indera kita ni melainkan keberadaan di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. Jadi jika kita ni beranggapan dengan menyayangi seseorang itu bererti kita ni memilikinya, maka pasti kita ni akan menyesal dan kecewa kerana hakikatnya tiada yang kekal berada di sisi kita. Semuanya akan hilang dan pergi meninggalkan. Allah juga memiliki segala kerajaan dan pemerintahan. Ayat ini sebagai isyarat kepada yang memiliki kekuasaan bahawa kekuasaan Allah itu mengatasi segala-galanya. Seorang pemerintah tidak akan kekal memerintah. Pasti suatu hari nanti akan tamat tempoh pemerintahan itu. Sehebat mana pun seseorang memerintahkan dunia ini dan sebuah kerajaan pasti tidak akan sempurna dan mempunyai cacat celanya di sana dan juga di sini. Namun hakikatnya pemerintahan dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala itu sentiasa sempurna dan tiada cacat celanya. Apa buktinya? Di dalam surah Al-Mulk ayat 3 dan 4 kita ni sudah bacaan tadi yang tafsirnya ataupun terjemahannya kira-kira berbunyi, dialah yang telah mengaturkan kejadian 7 petala langit yang berlapis-lapis. Engkau tidak dapat melihat pada ciptaan Allah yang Maha Pemurah itu sebarang keadaan yang tidak seimbang dan tidak munasabah. Jika engkau ragu-ragu maka ulangilah pandanganmu. Dapatkah engkau melihat sebarang kecacatan? Kemudian ulangilah pandanganmu berkali-kali. Nescaya pandanganmu itu akan berbalik kepadamu dengan hampa daripada melihat sebarang kecacatan. Sedang ia pula berkeadaan lemah lesu kerana habis tenaga dengan sia-sia. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, ayat ini secara jelas menggambarkan kehampaan yang akan dialami oleh manusia yang cuba mencari kecacatan atau kelemahan dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pencarian macam mana sekalipun yang penuh teliti dan bersungguh-sungguh juga tidak akan mampu menjumpai sebarang kekurangan pada penciptaannya yang sempurna. Hamka pernah mengatakan dari sekecil-kecil pemilikan hingga sebesar-besarnya adalah pemilikan Allah secara mutlak. Itu yang pertama. Kemudian pengajaran kedua daripada seluruh surah Al-Mulk ini ialah mengenai hidup dan mati itu adalah suatu ujian. Ayuhal a'izza, Allah menjadikan hidup dan mati sebagai ujian bagi kita ni, bagi manusia. Ujian demi ujian yang diberikan sebagai saringan untuk melihat siapakah yang terbaik amalannya dalam kalangan manusia. Surah Al-Mulk ayat kedua Allah berfirman, dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup kamu. Untuk apa? Untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan ia maha kuasa membalas amal kamu lagi maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat.
Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, ayat ini secara jelas memberikan penekanan terhadap amalan yang terbaik, bukan amalan yang paling banyak. Penekanan perlu diberikan terhadap amalan berkualiti yang dilaksanakan dengan ilmu dan keyakinan, bukan amalan berkuantiti yang banyak amalnya tapi sebenarnya penuh dengan keraguan dan kejahilan. Kita ni mesti yakin dalam beramal itu adalah suatu amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Perlu kita ni ingat, keampunan Allah sentiasa terbuka terhadap kekhilafan yang dilakukan oleh seorang hamba yang memohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Kathir menjelaskan dalam bahawa kekuasaan Allah dengan nama Al-Aziz merangkumi pengampunan dan kasih sayang terhadap hamba-hambanya yang bertaubat. Nah, di sini Allah peringatkan kepada kita bahawa Dia amat mementingkan usaha kita dalam menghadapi ujian dan cabaran dalam hidup yang telah diberikannya, ditentukannya dan dikurniakannya khusus kepada kita. Nada ujian kita ini yang sama setiap seorang, masing-masing berbeza. Kalau dalam bahasa Inggeris, ia digelar sebagai tailor-made untuk setiap satu daripada kita ni. Special setiap seorang, ujian yang telah diberikan. Maka sudah setentunya kita ni patut merasa istimewa atas perkara ini. Sesuai dengan firman-Nya yang selalu kita baca dalam majlis-majlis tahlil kita ni, yang dipetik daripada surah Al-Baqarah ayat 286. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang tafsirnya ataupun terjemahannya kira-kira berbunyi, Allah tidak menguji seseorang itu kecuali atas kemampuannya. Jadi sebagai hambanya yang beriman, maka menjadi tanggungjawab kita semua untuk berusaha melakukan sesuatu amalan dengan penuh berkualiti. Jika dalam ibadah kita ini dituntut untuk khusyuk dalam setiap rukun dan syaratnya supaya ibadah tersebut menjadi sempurna. Salat menjadi ibadah asas yang perlu dilakukan secara berkualiti. Signifikan dengan pensyariatan salat yang diwahyukan oleh Allah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam secara langsung tanpa perantaraan Jibril dalam peristiwa Isra dan juga Mi'raj. Salat yang dilakukan dengan berkualiti akan dijamin kejayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sehingga 2, sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk dalam salatnya. Jadi dalam merealisasikan tugas khalifah, salah satu daripada ciri-ciri berkualiti itu juga adalah bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan ibadah kita ni seiring dengan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah suka kepada seseorang yang apabila ia bekerja, dia melakukannya dengan bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Al-Imam At-Tabarani. Sidang jemaah, surah ini telah menghantar pesanan kepada kita ni semua tentang pentingnya mengukuhkan keimanan dengan selalu mengenangkan keperkasaan, kehalusan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang memiliki seluruh alam ini. Iman akan menghasilkan amal yang berkualiti dan Allah menyuruh hambanya untuk melihat keagungan kerajaan-Nya yang menjadikan seluruh makhluk dan membentangkan kepada kita semua tentang sikap orang yang menyesal atas kesombongan mereka semasa di dunia kerana tidak mahu memerhatikan ayat dan petunjuk-Nya. Pasal itu tak penting untuk kita ni mentadabbur ataupun mengambil pengajaran daripada isi Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Mulk juga ayat 9 sehingga 10 yang terjemahannya berbunyi, mereka menjawab, ada. Sebenarnya telah datang kepada kami seorang rasul, iaitu pemberi ingatan dan amaran. Lalu kami dustakan serta kami katakan kepadanya, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu, wahai orang yang mendakwa menjadi rasul, hanyalah berada dalam kesesatan yang besar. Dan mereka juga berkata, kalaulah kami dahulu mendengar dan memahami sebagai orang yang mencari kebenaran, tentulah kami tidak termasuk dalam kalangan ahli neraka. Hadirin, hadirat sekalian, inti dari surah ini mengajak kita ni untuk mengukuhkan keimanan. Inilah yang akan menyelamatkan manusia seluruhnya daripada segala jenis azab, apatah lagi azab kubur. Sebab itulah fadilat daripada surah ini, kelebihan daripada surah ini dapat menyelamatkan kita ni daripada azab kubur. Kuncinya adalah keimanan. Untuk akhirnya, ke arah usaha kita ni dalam merealisasikan wawasan negara zikir,
bukan hanya zikir harian yang kita laung-laungkan. Benar, ia merupakan usaha yang baik. Bahkan alangkah baiknya seandainya kita mampu menggunakan zikir yang utama, iaitu Al-Quran ini, iaitu kalamullah. Bak kata yang berhormat mufti kerajaan yang selalu diulang-ulang di corong-corong radio kita ni untuk memahami kepala zikir, iaitu memahami isi dan pengajaran Al-Quran itu sendiri. Allahu a'lam bis-shawab. Allah lebih mengetahui yang sebenar-benarnya. Aku qauli hadza, sampai di sini sahaja perkongsian saya. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum, dan saya memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung buat diri saya sendiri dan habis kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, dan bersama Allah jualah segala tuntunan dan segala petunjuk. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.